Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita sambung belajar bab 9 garis lurus. Okey, standard pembelajaran. Okey, menyiasat dan mentafsir persamaan garis lurus dalam bentuk lain seperti AX tambah BY sama dengan C dan X per A tambah Y per B sama dengan 1. Okey, serta menukarkan kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C dan sebaliknya. Okey, persamaan garis lurus. Okey, persamaan garis lurus yang kita belajar sebelum ni adalah Y sama dengan MX tambah C. Okey, M adalah kecerunan dan C adalah pintasan Y pada graf lah. Okey, persamaan garis lurus ni, kita juga boleh tulis dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C ataupun X per A tambah Y per B sama dengan 1. Maksudnya persamaan garis lurus boleh ditulis dalam 3 bentuk. Sama ada bentuk yang pertama, bentuk yang kedua ataupun bentuk yang ketiga. Okey. So hari ni kita nak belajar menukarkan bentuk yang pertama ni jadi bentuk yang kedua dan yang ketiga. Okey. So kalau rujuk kepada buku teks muka surat 231 contoh 3. Okey. So cikgu tulis kat sini. Okey, contoh 3. Muka surat 231. Okey. Soalan A. Okey. Soalan A, 2x tambah 3y sama dengan 12. Okey. So, dia bagi dalam bentuk 2x tambah 3y sama 12, bentuk yang kedua. Okey, bentuk yang kedua. So, kita nak tukarkan bentuk kedua ni kepada bentuk yang pertama. Okey, dan juga bentuk yang ketiga. Okey. So, kita tengok soalan contoh 3. Okey, so kita nak tukar ini jadi bentuk yang ketiga dulu, kan? Okey, bentuk yang ketiga. Okey, maksudnya nilai pada pemboleh ubah X dengan pemboleh ubah Y ni tak ada nombor, kan? Kalau kita tengok bentuk yang ketiga, okey, kat atas ni tak ada nombor. Pada X pun tak ada nombor, pada Y pun tak ada nombor. Maksudnya kita kena hilangkan nombor pada X ni dengan pada Y ni dengan suatu nombor. Okey. So, kita boleh okey, sekarang ni kita lepas tu kemudian pada bentuk yang ketiga ni, kat belakang ni mesti nombor 1. Maksudnya kita kena bahagikan nombor belakang ni dengan nombor dia sendiri. Kalau kat sini 12, so kita bahagi 12 lah. Okey. So, first step adalah kita bahagi dengan 12. Kenapa? Sebab kita nak jadikan nombor yang kat belakang ni jadi 1. Okey, bila ini bahagi dengan 12, pada Y pun bahagi dengan 12, pada X pun bahagi dengan 12. Okey. So, bila kita bahagi 2 jadi 1. 12 bahagi 2 jadi 6. So, kat sini 6. Okey, 3 dengan 12, 3 bahagi 3 jadi 1, 12 bahagi 3 jadi 4. Okey, 12 bahagi 12 jadi 1 lah. Okey, so kita dah permudahkan. Okey, kemudian, 1 darab dengan X jadi X. So, kat bawah ni kita tulis X per 6 tambah, okey, 1 darab dengan Y jadi Y. So, Y per 4 sama dengan 1. Okey, maka persamaan tadi yang dalam bentuk yang kedua tadi dah bertukar jadi bentuk yang ketiga. Okey, ini persamaan
2 kita tukar kepada persamaan yang ketiga. Okey. Sekarang ni kita nak tukar persamaan yang kedua ni. Persamaan 2 kita nak tukar jadi persamaan yang pertama pula. Okey, pertama. Okey, so kita tulis semula persamaan tadi. So 2x tambah 3y sama dengan 12. Okey. Kalau tengok pada persamaan yang pertama, okey. Pada sebelah kanan persamaan, ini persamaan kan, sebelah kanan dia ada pemboleh ubah x dengan pintasan y. Maksudnya kat sini sebelah kanan dia ada x dan ada nombor. Sebelah kiri persamaan ada y sahaja. So maksudnya contoh ni 2x tambah 3y sama 12 ni kita kena pastikan okey, yang y ni sebelah kiri persamaan, yang x ni kita kena pindahkan ke sebelah kanan. Okey, so 2x ni kita pindahkan ke sebelah kanan persamaan. Okey, so bila 2x pindah sebelah kanan, 3y ni still sama, berada di sebelah kiri persamaan. So 3y sama dengan, okey, 2x kat sini positif. Bila kita pindahkan ke kanan, dia jadi negatif. So negatif 2x tambah 12. Okey. Seterusnya, kalau tengok kepada bentuk persamaan yang pertama ni, pada y tiada nombor. Okey, so kalau kita tengok kat sini, 3y ni ada nombor. Okey, so kita kena bahagi dengan 3 lah supaya pada y ni tak ada nombor. Okey, so kita bahagi dengan 3. Per dengan 3. Ini pun per dengan 3. 12 pun per dengan 3. Okey. 3 bahagi dengan 3 dapat 1 lah. Okey, negatif 2 per 3. Biarkan macam ni. 12 bahagi 3 dapat 4. Okey, so jawapan dia 1 darat dengan y dapat y sama dengan negatif 2 per 3 x tambah dengan 4. Okey, so bentuk kedua bila ubah kepada bentuk yang pertama, so ini dia punya jawapan. Okey, seterusnya cikgu pergi ke soalan B. Okey, soalan B. Okey, soalan dia adalah 3x tolak 5y sama dengan 15. Okey, so masih sama. Okey, soalan yang dia bagi ni adalah bentuk yang kedua, kan? Bentuk yang kedua. Okey, bentuk yang kedua. So first kita tukar kepada bentuk yang ketiga dulu. Okey, so sekarang bentuk kedua kita nak ubah kepada bentuk yang ketiga. Okey, cara yang sama macam tadi. Okey, 15 ni kita kena pastikan dia jadi 1. So kita akan bahagi dengan 15 lah. Okey, so ini kita bahagi dengan 15. So pada y pun bahagi 15, pada x pun bahagi dengan 15. Okey, kita permudahkan. 3 bahagi 3 dapat 1. 15 bahagi 3 dapat 3. Ini permudahkan dengan bahagi 5. 5 bahagi 5 dapat 1. 15 bahagi 5 dapat 3. Okey, seterusnya ini 15 bahagi 15 dapat 1 lah. Okey, so 1 darat dengan x, x. Tapi kat bawah ni ada 3 kan. Okey, so jawapan dia x per 3 tolak y per dengan 3 sama dengan 1. So sekarang bentuk yang kedua kita dah ubah jadi bentuk yang ketiga. Okey, sekarang kita nak ubah bentuk yang kedua jadi bentuk yang pertama pula. Okey, bentuk kedua jadi bentuk yang pertama. Okey, cikgu tulis semula soalan dia. Okey, 3x tolak 5y sama dengan 15. Okey,
So, cara dia macam tadi juga. Okay, first kita kena pindahkan pemboleh sebutan X ni kepada sebelah kanan persamaan. Okay, so dia akan jadi negatif 5Y sama dengan 3X. Bila pindah ke sebelah kanan akan jadi negatif 3X tambah dengan 15. Okey. Kemudian pada Y ni kita tak nak ada nombor. So kita kena bahagi dengan nombor yang sebelah dengan Y ni lah. So kita bahagi dengan negatif 5. Ini pun bahagi dengan negatif 5. 15 pun bahagi dengan negatif 5. Okey, negatif 5 bahagi dengan negatif 5 dapat 1. Okey, negatif 3 bahagi dengan negatif 5. Negatif ni tak adalah. So jadi 3/5. 15 bahagi dengan negatif 5 jadi negatif 3. So sekarang jadi Y sama dengan 3/5X tolak dengan 3. Okey, kat sini jadi tolak. Kenapa? Sebab 15 ni bahagi dengan negatif 5. Okey, itu sahaja. Terima kasih.